Assalamualaikum. Bertemu kita lagi di dalam program Borak Sidai. Okey. Jangan gelak kan sebab Sidai. Aku tak pandai nak buat macam korang macam mana. Borak Sidai. Okey. Itulah. Mungkin korang tak pernah nampak aku sebelum ni sebab saya alhamdulillah setelah melalui beberapa uji bakat setelah beberapa kali hantar profil dekat producer, akhirnya terpilih untuk jadi pengacara untuk episod kali ni. So macam biasa bersama kita ada dua player di sebelah kanan saya. Saya kenalkan yang salah seorang ni memang biasa korang nampak lah. So kita letak tepi dulu. Kita cerita yang kita belum pernah nampak lagi. Macam kita sama belum pernah nampak lagi. Okay, hello. Nama diberi Ahmad Nakib Majdi bin Januddin. Nama manja. Nama manja Ang. Nama manja Nakibi. Tambah B kat bawah tu. Nakibi. Asal Meru Kelang, Selangor. Dan saya bekerja di 35 Degree sebagai graphic animator dan mempunyai impian sebagai director animasi. Sampai impi. Okey, yang di ujung ni macam kita biasa kenal lah. Encik Megat Izzat Farhan. Tak ada pegat. Dah tak apa, bapak saya marah tak apa pegat. Tak boleh Tak boleh. Bukan Megat Bukan, Izzat Farhan je. Tak apa, Megat tu nanti kita bawa episod akan datang nanti. Itu biar dia sendiri lah. Izzat macam kita tahu, orang panggil Ijat, panggil Paan. Orang Bangi. Apa lagi panggil macam tu? Lepak dekat IUI. Bangi Bangi betul. Bukan Dengkil. Itu rumah Karen Lia. Oh. Kenapa kerja? Aduh. Okay, anyway. So, minggu ni kita ada topik menarik sebenarnya. Menarik dan juga Tertarik tak? tertarik kau memang the bomb. Menarik, tertarik dan topik ni agak hangat juga. Dan kalau korang kaki Twitter X dan korang mungkin boleh lalu kat TL korang lah, thread tentang kisah hari ni. So, tu tolak tepi dulu. Macam biasalah, kita sidai dulu. So, topik hari ni tekad. Determination. Tekad Tekad. So, apa yang korang faham pasal tekad? Encik, B. So, Panggil B lah senang. comel ni. Okay lah, macam ni lah. Okay. Tekad buat satu benda lah. Okay, sepanjang awal hidup kan, apa benda yang perkara yang paling awak rasa benda yang Bertekad nak. paling tekad lah pernah dilakukan sepanjang membesar. Sepanjang membesar tekad. Tekad ni bagi definisi dulu lah. Definisi tekad ni bagi saya Zaki. Kat kuning. Tak boleh. Okay. Tekad ni dia more to dari definisi saya is kesungguhan. Kesungguhan nak buat sesuatu. Ada satu cerita pasal saya punya kawan. Oh, bukan awak lah. Bukan saya. Saya punya kawan. Like apa-apa benda yang kita buat pun kena ada tekad. Nak makan. So, apa cerita dia? Ini apa yang dia cakap saya. Okay. Nak makan kena bertekad. Jangan makan main-main. Nak main pun kena bertekad. Nak bersenam kena ada tekad. So bila kita buat something tu kita ada purpose. Kita ada something yang makan tak tekad, maknanya tak kenyang lah, tak nak kenyang lah. Betul tak? Ke salah? Loading dia deep sangat ni. itulah dia more to kesungguhan kita untuk membuat sesuatu lah. Rambut belah So- tengah falsafah. So daripada pengalaman sendiri, tekad ni dia more to saya punya passion. Saya punya minat dalam bidang animasi. Pernah tak ada satu dalam kehidupan daripada kecil something yang awak buat macam awak tekad nak buat dia dan dia awak buat? Main chess. Okay. Boleh perkenalkan dulu geng-geng chess kita. Geng chess kita satu sama. Dia tak tahu. Loading. Okay. Dia motor
Okay, even hobi pun kita kena ada tekad juga. Betul tak? Betul. Kalau tak tekad tu tak kekal. Hobi tu tak kekal. Macam episod first dulu. Apa? Hobi. Oh, dia. Dia pula megat. Janganlah. Paan. Janganlah begat. So, Pak An, ada tak yang benda yang pernah kau buat masa Musa ni kan, benda yang Bertekad. determination tu memang memang buat. Okay, kita bertekad kan. Kalau kita ni semua budak lelaki, mesti kalau kita buat satu benda ni mesti bertekad. Try seorang awak Alamak. Apa nak panggil? Macam Tuan hamba. Better. Yalah, tu tekad memang kena tekad lah. Tak, dia try sebab harder. sebab benda tu dia macam kita betul-betul nak tau. Dia kita nak tahu benda tu betul-betul kita nak kan. Contoh esok tu kita tak buat kan, malam ni kita tak tidur, tapi esok kita bangun awal. Pernah kat situ, pernah dalam kan? Benar, Maknanya kita betul-betul excited nak buat benda tu memang betul-betul yang kita nak Saya ada cerita pasal tekad ni lah. Okey. Masa saya kecil dulu, saya ingat sekitar umur 9-10 tahun lah. Waktu tu saya duduk Johor kan, kampung situ. Saya pergi taklah senang mana pun. So waktu tu ada rombongan nak pergi ke Melaka. Okey. Yang bestnya cerita ni dia ada relate juga dengan guest kita akan datang. Okey. So, rombongan tu rombongan sekolah. Pergi Melaka, nak pergi ke Tanjung Bidara tak silap saya. Hang Tuah punya makam dengan Eva Musa. Okey. So, tak mahal pun jalan tu. Tak lah, waktu tu mahal lah bagi kita orang kan masa tu kan. Kita lebih kurang sebaya kan. So, tu kira mahal lah. Ada kad? Okey. RM30 je dia punya tambang tu lah untuk rombongan tu. So cakap mak nak bagi. Bapak saya jenis tak cakap. So saya pun tak bertanya lah. So kalau mak tak bagi, bapak kira macam saksa nak bagi. So kan kira macam mak cakap tak ada duit nak pergi ni macam. Tapi kita budak kan, budak biasa lah. Walaupun kita tahu bapak kita tak ada duit, tapi kita tetap cakap alah ada duit tu. Si cuba kan? Cuba ke? Tak dapat juga kan. So apa saya buat masa tu, okey, rumah saya masa tu ada kebun. Seberang rumah ada kebun, belakang rumah ada kebun. So ada masa tu pokok manggis, ada pokok-pokok, pokok rambai, pokok rambutan, pulasan, durian. Depan rumah tak buat ni? Kedai jual ni? Tak. Kita orang tak jual. Kira sedekah? Tak, kira makan saudara mara nak datang makan datang kan. Murah. Boleh kita jom. Boleh. Boleh. Ni dah tahu dah kan dah tak banyak, tinggal manggis buku kan. Okey. Okey, sambung. Okey, lepas tu macam mana nak cari duit ni? Nak pergi juga ni kan. Ada sebab saya nak pergi apa sebab kita ingat tapi macam saya nak pergi sangat masa tu. Ni sebab perempuan ni. Tak. Mesti nak relate kat Kau bagilah habis Sebelum tu lupa nak kenalkan kan. Okey, megat. So lepas tu apa saya buat? Saya okey tak apalah. Saya tahu dekat mana orang beli buah. Maknanya kalau nak jual buah dia beli kan. Okey. Dia macam dulu kalau macam kampung, dalam kampung tu biasanya rumah Melayu je. Dekat Sempang ataupun kat Pekan tu rumah Cina. Itu kedai-kedai, ada pembeli apa dia panggil apa? Pemborong kan? Pemborong buah. So ikat lah. Ikat, ambil bakul, ambil galak yang sedikit lebih lah lebih kurang. So pergi masuk kebun depan. So mak saya tak nampak. Dia tahu ingat macam saya mengajuk apa. Saya tak fikirlah kan. Macam fikir nak cari macam mana nak cari duit. So pergi panjat, cari okey pokok manggis. Ambil pokok manggis. Panjat pokok manggis. Panjat pokok manggis. Kau pernah panjat pokok manggis? Pokok pulasan pernah? Okey. Nakib dah kan pokok kelapa pernah. Kelapa dia kata. Tak, pokok manggis ni dia besar-besar tau. Dia kalau orang Johor cakap besar-besar. Dia besar-besar. Besar-besar dia tinggi sebab dah ni kan dah besar kan. So dia punya dahan tu memang mencapar. Senang nak panjat lah. Okey, memang senang nak panjat. Makin tinggi dahan ni makin kecil. Lepas tu pula masa kau panjat tu, antara dahan ke dahan tu ada yang memang macam tangga, ada yang macam selangkah.
kan. Kira dengan bakul Ha? dengan bakul dengan galak tak bakul tinggal bawah. Bakul bawah sebab nanti nak gantung. Kan. So dengan galak panjat tu. So nak panjat tu lepas naik lepas. Okey, dia punya masalah dia satu je. Satu kalau ganting reput ataupun banyak cerita kan. Kau tanya lah. Okey lah, fine lah. Okey, masalahnya aku berjaya dapat kampung manggis tu. So turun pergi ke pemburung tu. Timbang-timbang tak silap saya dapat RM30. RM30 kat tempat. Tak silap RM30. So balik aku cakap, mak nak pergi rombongan kan. Tak ada ni ada duit ni bayar ni cik. Okey, nampak tak tekad tu kan. So sebabkan mak tu nampak anak aku ni bertekad sangat kan. So tak apalah. Dapat sikit lah. So dapatlah pergi. So Belanja sikit lah, dapat belanja sikit dia. dapatlah sikit RM20. So ada RM50, bayar RM30, untung RM20. Arwah ya. So itulah dia tekad yang pernah saya buat lah. Sampai hari ni tekad tu tak ada dah. Alright. So kita tak nak tunggu guest sidai lama sangat. Kita memang borak sidai tapi macam sidai lama sangat pun macam tak best lah kan. So macam biasa lah kita nak kena keluarkan salah seorang daripada korang. Aloh. Sebab macam biasa kita memang fit untuk 3 orang je. Kau tak Sini, pernah cakap sini. hari ni Ha? Kau tak pernah cakap hari ni Mana ada cakap. Kau tak kat yellow card Dah ini lepas So- kata director nak panggil apa pengacara. Oh tak lah, tak kenal kategori lagi Aduh Miss Okay, bersama saya one and only Akiman Toya. So kita nak keluarkan salah seorang. Okey. So kita nak kena main game sikit lah. So game kali Game ni dipanggil teka nombor. Okey. So I akan teka satu nombor dan saya akan bagi satu hint daripada berapa ke berapa korang kena teka. Dan kalau salah, saya akan kecilkan skala tu sampai korang berjaya. Dan yang menang stay, kalah tinggal. Faham? Ready lah? Ready. Ready tak salah? Kau team ke? Psycho mai. Okey. Alright. 1 sampai 50. Berapa nombor saya? Silakan. 20. 21. 20, 21. Daripada 0 sampai 20. Berapakah nombor saya? Kau tak. Tadi kau 10. 15. 15. Oh. Dah dah. Salah Ke macam senang sangat. Senang sangat. Okay. Buat best of 3. Best of 3. Kau nak main chess? Chess kena main bulat. Okay, one more. 1 sampai 30. Berapa nombor saya? Aku tak. 29. 29? 15. 15. Salah. Daripada 15 sampai 29, berapa nombor saya? 15 sampai 29. 24. 15 eh? 17. 17. Daripada 17 sampai 24. 24, berapa nombor saya? Tadi dua-dua salah. 21. Cik Nak kelopak bunga tak? nak tambah tangan boleh ni. 19. 19. Yang lagi. So nampaknya Magat Farhan kita tersingkir. So thanks semua. Okay, so kita nak jemput kita punya guest. Siapa tolong panggil lah. Boleh? Saya pun nak pergi keluar sekejap, ambil Okay. nafas. And shaking. Sampai terlupa kenalkan diri. Aduh. Dia tuan hamba panggil. Okay. Sebelum tu kita nak shout out dekat kita punya sponsor lah. Okey. Terima kasih dekat Rare 360 yang telah mengajar beberapa Thank rancangan you. kita. Dan Love you. saya rasa sampai tahun ni Cik Producer, sampai tahun ni habis tahun ni dia sponsor. Okay, Rare 360 ni dia clothing brand lah. So korang boleh boleh pergi dekat dia punya physical store dekat Chevrolet Cyberjaya Betul. ataupun laman web dia orang
rare360.com. Yeah. Boleh 3. tengok bawah ni. Ni bawah ni. Kat bawah ni. Tengok. Kena masukkan tu. Saya ingat nak letak wall terus. So baca je. So korang juga boleh follow IG diorang yang TikTok. Dengan TikTok tu. Jangan ulang. TikTok Rare. @rare360. 3 is number lah. Betul. So Rare ni dia ada banyak dia ada baju, dia ada seluar. Lawa-lawa semua. Dia ada ni. Collaboration. Dia ada jam. Ya. Ingat satu jam Rare tau. Wah, LP lupa pakai. So korang boleh dapatkan di website ataupun physical store. Alright, gang. Jumpa di segmen 2. Okay, bertemu kita kembali dalam podcast Borak Sidai. Satu program yang bakal menyidaikan penonton, guest ataupun kita tersidai sama sendiri. Bersembang tak berhenti. Okay, macam saya cakap tadi kan, kita ada guest. Guest ni Rare. So datang daripada Damansara. Apa intro? Datang daripada Damansara direct ke sini untuk kongsi kita pengalaman beliau. So, apa kata kita kenalkan dulu? Hi everyone, nama saya Manu Ram. Boleh panggil saya Manu je. Umur saya 26, tinggi saya 6 kaki, berat saya 72 kg. Siap berat tu. Tak terasa rendah. Tinggi berapa ni? 183 cm. Mana nak cari? Nak saya bangun tak? Mana nak cari lagi 20 cm? Jadi I kerja sebagai seorang freelance editor. So orang akan hantar dia punya dokumen, I check pastikan bahasa dia semua okey, then hantar balik. I memang seorang yang tak adalah suka bersenam, tapi buat baru-baru ni je I getting into it. So recently I viral sebab I dapat satu idea, dan tak apalah, I let host kita yang cakap. Apa idea tu I tak nak cakap semua benda. Okay, by the way, Mr. Manu, bro lah, I panggil bro, senang lah kita nak panggil. Okay, bro kita ni dia editor. So kalau macam korang kat luar sana nak mencari translator BM to English, so saya recommend Mr. Manu. So dia punya yelah, semua orang boleh translate benda tu English, tapi dia punya English tu more macam international punya ni lah. So dia lebih I prefer kalau macam subtitle untuk program TV contohnya, kan, words yang dia pick tu kita lebih kurang. So macam kita cerita tadi kan, kita punya topik is determination. Tekad. So dia sebablah kita mengundang Manu datang ke sini untuk cerita. Tahu cerita dia? Tahu lah. Bagi suspense sikit. Pada 2 November, pada 2 November tahun ni, ni yang keluar dekat tweet milik Menara Kajang. Menara Kajang. Okay, on 2nd November 6:37 AM, I left my house on a journey with almost zero training and preparation. I wanted to walk 159 kilometers to reach A Famosa Fortress in Melaka. In this trip, I will be posting the videos and photos that I took along the way. Enjoy and inspire. Aku baca ni mula macam, tapi aku jalan kaki jalan kaki Okay, bro. First nak tanya, macam mana you boleh terfikir nak jalan kaki, dan why Famosa? Tu jawab kemudian. Tapi macam mana you boleh terfikir nak jalan kaki? Okay, actually senang je nak jawab. Idea masa mandi. Masa saya tengah mandi, lepas tu dapat satu idea, okay, nak buat something yang challenging. Boleh cakap, okay, I ada capai sesuatu kan. Sebab semua orang pergi college, semua orang dapat degree. And benda tu bukan senang, of course, tapi I nak buat something yang luar biasa. So, masa tu I tengah mandi, lepas tu dapat satu idea macam ni. And then fikir tak sampai 5 minit pun. Cakap, okay, boleh lah. Nak jalan sampai mana? Famosa Melaka. Okay, boleh. So, pergi shopping sikit. Raincoat, payung, power bank, sebab benda tu I tak ada lagi. Beli, and then guna I punya bag pun I tak ada. I guna I punya laptop bag. Pakai jeans, pakai t-shirt. Itu salah satu. First macam,
Mamat dia pakai jeans ya. Pakai jalan kaki pakai jeans. Gila babe. Dan apa lagi you buat? Bukan jeans ni lah, jeans ni lagi ketat dan lagi susah. So packing benda first aid kit adalah benda basic. Botol air, lepas tu 2 hari lepas saya dapat idea, gerak je terus. No training, preparation tak ada. Just berapa money in your pocket masa tu? You nak bawa keluar tu, you punya mission tu? I actually tak ada budget. I tak set aside, tak ada apa-apa. So But apa yang you standby? Standby, macam tadi kita tahu lah, you beli benda-benda macam emergency punya things lah. Then laptop tak, bag je. Bag laptop. Bag laptop tu, laptop I dah beli 2 tahun lepas. Okay. Baju banyak you bawa? Baju 2 baju. Baju 2 baju. Seluar pun 2. Seluar pendek 1, jeans 1. Jeans 1. Stocking, kasut. Baju 2 tu salah satu yang kemeja tu. Betul. Kau macam mana memang masa pakai baju kemeja Itu baru segi barang. Jadi saya dengar dia cakap without training and also apa dia? Preparation tak ada. Memang tak ada bersenam, tak ada. But untuk jawab soalan Aki ni, I actually standby macam 300 je lah. I tak standby benda sebab maybe tinggal hotel, makan, tu je. So nanti 300 tu kita tanya dia, habis nanti berapa balance, berapa dia punya damage daripada kau. Okay, tak apa, kita teruskan. Then 6.37 pagi you start keluar. Betul, Khamis. Okay, Khamis you keluar. Then first you punya tu kalau tak silap dekat Kuchai Lama. Betul, hari pertama I nanti dekat Kuchai Lama. I jalan lebih kurang 18 sampai 20 km lah. Itu pun dah ambil. Mana 6.30 lah kan. Macam dia 6.30 sampai Kuchai Lama petang. Tengah hari lah kot. Mungkin dalam pukul 2, pukul 3. Tapi you decide nak habiskan journey tu hari tu dekat situ lah. Betul, sebab kaki I memang dah sakit. Sebab tak pernah I push my body sampai tu kan. Kadang-kadang kalau orang jalan kaki dari rumah sampai kedai pun dah malas. Tapi sebenarnya bukan kaki dia sakit. Kasut dia pun menjerit dia. Masa keluar tu in between dia kasut lah. Bos aku tak pernah bawa aku jalan sampai beribu-ibu tapak. Biasa dah 100 je kan. Sekali kena hentam 3 jam. 3 jam tak sampai 3-4 jam. Kasut I dah koyak. Dekat area mana situ? Baru masuk Old Klang Road, Jalan Klang Lama. Okay, so detour sekejap lah cari kasut. Detour sekejap, pergi kedai and then pastikan. So I masuk kedai sportswear tu, Decathlon actually. I masuk Decathlon, I tanya dekat kaunter dia. Saya bro, I actually nak jalan kaki. Boleh tak recommend kasut? Cakap, jalan kaki ke jogging ke apa? I cakap tak, jalan kaki. I nak jalan kaki dari sini sampai Melaka. Aku tengok serius. Betul ke ni? Serius. I dah mula pukul 6 pagi tadi, 6.30 pagi. So sekarang please recommend my shoe. Sebab kasut I dah terkoyak macam ni. So dia recommend satu shoe, I beli kasut, I beli stocking panjang untuk jalan. So sebab dia stocking compression kan, bagus untuk your blood flow. So I beli tu kasut. So ni within budget yang 300 tadi lah. Ini memang lari dah sebab I tak kira kasut. Kasut pun dah 100 lebih, 150. Itu kita letak total. Kena total balik. So I beli kasut lama terpaksa buang. Dah 2 tahun I dah pakai tapi terpaksa lah buang sebab memang dah koyak, tak boleh pakai lagi. So sakit hati lah tapi it's okay. Sampai tu je riwayat dia kan. Dia pun macam okay, bos I dah jalan sampai ni, okay tak apa. Terkejut dia. I give up. Apa ni, aku tak boleh berhenti. So beli kasut baru, pergi Kuchai Lama, kejap lagi jalan 1-2 jam and then cari hotel, lepas tu dah check in terus. Check in, tidur. Memang terus blackout lah. So besok pagi you start pagi. Yes, I adalah bangun makan semua. So besok pagi I start macam pukul 9 pagi. And then hari kedua target I nak sampai Serdang. Serdang dari Kuchai Lama sampai Serdang, jalan yang saya ikut tu, jalan lama. I tak adalah ikut highway. Lebih kurang. Sebab you pakai apa? You pakai Google Maps. Yes, so Google yang walking punya route betul. Tu. So dia bagi lorong tikus. Adalah lorong tikus. Walking distance tu memang sama lah dengan dia punya masa untuk sampai ke jarak betul. yang lebih. Memang sama. Tapi I tak jalan non-stop. Maksudnya kalau I jalan especially masa tengah hari sebab cuaca kita orang ni kan Malaysia kan panas ni. So you jalan setengah jam, 1 jam and then rehat kejap. Cari bus stop, rehat, pastikan minum 100 plus ke air, pastikan hidrasi, very important. So hari kedua I sampai Serdang, target I memang nak sampai Serdang dalam yang tu 25 km ke rasanya. Yes, for day 2. Okay. So sampai Serdang, okay again, knockout, makan, then hari ketiga along the way tu tak ada apa-apa lah. Tak ada journey tu semua tak ada. Yes. Tak ada apa, tak ada kisah-kisah menarik ke sepanjang tu. Adalah kisah-kisah menarik.
everyday like memang target 20 km lah. 25 lah rasa. 25 km lah. So ada yang lebih sikit lah. Kita memang 25 okay stop. Kalau Ada hari ketiga dan hari ke-6. So sebab hari ketiga actually yang ni is satu hari interesting. 20-25 maknanya 7 days cukup lah 156 Betul, km. 159. So ada 2 hari dalam yang 7 hari tu yang I jalan pagi dan malam sampai pagi seterusnya. So kalau macam tu bolehlah cover 50 km. Tapi memang penat lah. I don't recommend. So dia punya second day tu ke Serdang. Okay. Third day. So daripada Serdang tu on the second day kira hari third day lah kan? Betul. Third day you bergerak daripada tu Serdang tu dan memang you target nak ke Kajang ke ataupun memang cuba Kajang macam stop je lah. Sebab ada macam cerita Kajang ni. Nak korek sikit. Ya. Memang target Kajang tu lah. Oh, target Kajang. So actually sebab Kajang is my hometown. I memang lahir dekat Kajang juga. Okay. Bukan dekat GH ke apa, ada satu klinik dekat Kajang setelah saya lahir kan. So dah lama I tak balik hometown I. Dah lebih 4 ke 5 tahun tu. Okay. Right. Sebelum PKP lah. 2018 rasanya. Dah lama I tak balik Kajang. So balik Kajang and then adalah balik memory semua kan. So tengok balik pondok, taman I yang lepak dekat pondok-pondok tu. So ada seorang my very close friend, dia meninggal tahun lepas. Okay. Right. So friend tu I dah kenal lebih 15 tahun I dah kenal dia. Dari umur kecil-kecil lagi, umur 10 tahun. So besar sekolah sama lah. betul. Memang sekolah sama juga. So dia meninggal sebab car accident malam kita. Dia dengan wife dia, unfortunately. So memanglah terfikirlah sebab you last I lepak dengan dia, member dengan grup kita orang 6-7 orang. Sekarang seorang tu dah tak ada. Kan? So fikir balik semua memories your kanak-kanak dan masa sekolah. So sekarang dah orang tu tak ada dan tak apalah, tapi kita pun kena move on kan. Yalah. So sebab dalam tweet dia tu ada masa dalam tweet tu baca ada macam dia punya teks kat situ tu ada something like macam I send something lah tu yang nak tanya tu. So itulah dia punya childhood memories dengan kawan-kawan semua. And you memang spend lama lah dekat Kajang tu. Adalah, I dah check in hotel dekat Kajang. Lepas tu, I just jalan-jalan je dekat taman. Sampai awal? I sampai macam 7.30 petang. And then, I mandi. Lepas tu, pergi makan kejap. Lepas makan, then pukul 9-10, I nak jalan-jalan dekat taman kejap. Lepas tu, dia dah start hujan. Okay, time tu balik. Okay, so besoknya, hari keempat, you tolak keluar pagi? Betul, 10 pagi. Oh, tak jumpa. Mana Kak Kajang tu just mengimbau kenangan je lah. Tak pergi jumpa siapa-siapa pun? Tak ada. I adalah jumpa seorang kawan. I jumpa seorang kawan. Dan dia tahu you punya mission apa masa tu? Ada. I bagi tahu, lepas tu dia pun terkejut lah. So, okay, pergi singgah rumah dia kejap. Lepas tu, and then I continue I punya perjalanan. Dekat Kajang lah tu? And then, okay, tidur, check out hotel. Pukul 10, I keluar. Okay, hari keempat ni. Hari keempat, I punya target nak sampai Manting. So, hari keempat ni memang ada cerita satu lagi lah kan. So, okay. Hari keempat, mana daripada Kajang, you nak ke, apa tu, heading ke Semenyih, is it? Melalui Semenyih, lepas tu Beranang. Semenyih memang tak plan nak berhenti lah? Tak. Okay. Tapi adalah henti bus stop tu adalah. So maksudnya tak, memang you target, memang you nak jalan daripada Kajang, direct sampai ke Mantin? Betul. Non-stop dan bertidur kat Mantin? Betul. You punya target? Betul. Itu berapa kilo? Tak ingat lah, 30 km. Okay. So within range yang you dah set lah? Yes. 20 to 35, so, 30 plus. my estimate kalau gerak pukul 10 pagi boleh sampai macam kalau rehat 10-11 malam boleh sampai. Okay. So, henti dekat Semenyih, lepas tu cross Beranang, nanti pergi Negeri Sembilan, sempadan negeri kan. I sampai Mantin, lepas tu okay, ambil phone, check Google Maps, okay, hotel near me. Okay. Tengok. Baik, hotel near me paling dekat 15 km dekat Nilai. Tak ada hotel dekat Mantin. Masa kat mana weh? Mantin masa tu dekat memang kawasan ni, kawasan apa? Kawasan kebun ke apa benda ke? Perumahan ke? Tak, Mantin, Bandar Mantin lah. Memang tengah town lah. Betul. Tapi tak ada hotel, tak ada. Tak ada langsung. Okay. Tak ada langsung. So, okay. Kita beritahu Parlimen Mantin. Buatlah satu kan. Buat satu at least lah. Sebab tu tak ada. Oyo ke apa ke kan. Yalah, at least kalau ada satu hotel, kita apalah. Ni tak ada. Paling dekat pun dekat Nilai atau Seremban. So, terpaksa lah kan. So, tapi penat.
memang dah penat. So apa I buat? I tidur dekat Petronas. Okay, Kejap. nasib baik dia Petronas. Nasib baik dia Petronas. Kalau tak ada Petronas Martin, kena nanya. Okey, lepas tu? So I tidur dekat Petronas macam 2 jam, 2-3 jam. Masa tu pukul berapa dah? Pukul 1 rasanya. 1 pagi? 1 pagi. Okey. Lepas tu I tak boleh tidur lagi. Memang bangun fresh terus pukul 1 pagi. So apa I buat? Cuci muka kejap, okay, beli kopi. Okay, jalan sampai Seremban. Sebab tak ada apa nak buat kan? Nak tidur tak boleh tidur. Nak tidur hotel tak ada hotel. Jalan-jalan sampai Seremban. So jalan Seremban yang tu Nak pergi ikut nilai pun macam tak guna je. Sebab dah detour. Betul, detour. Tempat lain lah. So jalan Seremban ikut jalan lama juga. Okey. Yang tu memang Jalan raya tapi jalan lama. betul. Okey. Macam memang gelap. Sebab maybe yang ni pun boleh petition sebab lampu tu dia tak ada. Lampu ada tapi Jarak. tak guna. Betul. Apa lampu jalan tu dia jarak-jarak lah. Sini satu, lagi 1 kilo pun satu. And then untuk 5-6 km lampu ada tapi tak fungsi. Sila mana So I don't know. YB maintain Takut lampu juga, jalan Oyo Hotel. takut juga jalan gelap-gelap. Oh penakutkan. Itu lah. Sebab gelap tak nampak apa-apa. I adalah lampu Pakai phone? slow, betul, phone. Tapi music semua I tak boleh, boleh tapi I tak nak guna sebab you nak save you punya battery. Okey. Kan? And then kadang-kadang you punya GPS signal pun tak dapat. So lepas tu you tengah jalan, kereta pun tak ada, you dengar bunyi-bunyi dekat semak ni semua. So I tak tengok tu, just Tapi jalan je bukan, terus. memang jalan raya lah. Betul, jalan raya. Ada sebenarnya ikutlah jalan tu. Dia daripada kalau ikut daripada Sebenyih, dia masuk Beranang, pusing belakang sampai lalu sampai keluar kat Seremban. So jalan dia macam Betul. corner-corner. Dia Betul. memang naik kereta okey lah. Memang okey sangat lah jalan kaki malam-malam. Tapi naik kereta pergi masa malam pun Ya, takut juga lah exactly. sebab gelap. Sebab gelap. Jalan kaki. Ha. So I of course I admit memang takut juga. Ha. Bukan I tak nak tipu cakap I am seorang yang berani ke tak. Semua orang pun ada juga yang takut. Tapi I memang paksa diri sendirilah. I rasa macam like buat apa nak tidur kan sebab I dah start perjalanan ni. I tak nak give up. Memang tekad nak habiskan. So gelap pun tak apa jalan. Tapi one thing I appreciate masa tu sebab dia gelap, dia bukan area bandar. Bila you nampak langit tu, bintang dengan bulan tu memang cantik sangat. Sebab for the first time you bila nampak clear. Kalau you dekat area bandar KL, Tak nampak banyak haze kan. Hazy yes, kan? haze and also light pollution. Ha. Sebab you dapat lampu dari bangunan. Ya. And all of that, you memang tak boleh nampak langit tu tak adalah clear sangat. Kalau dekat area macam tu, area kampung Tambah sikit. sekarang pula bulan tengah besar. Kalau perasan tengok sekarang bulan semua tengah besar. Oh yes, Ha. besar memang cantik. So and tu memang experience yang I recommend. Experience tu I recommend. Jangan jalan gelap macam tu. Tapi kalau you say you pergi camping ke mana-mana say pergi taman negara lah apalah. Just pay attention to the sky. Memang cantik. Stargazing lah. Pakai Yes. bright eyes kan. Tengok apa yang boleh nampak. Ya. Dia macam healing juga macam tu. Eh? Healing juga macam tu. Hai. Okey, sebelum kita teruskan, kita break sekejap bagi nafas dekat orang-orang yang tersidai. So kita kembali semula selepas ini. Okey bro, tadi kita sampai dekat Mantin kan. Betul. Okey, saya nak kita tarik belakang sikit. Aha. You punya ex. Pasal ex kan? Atau Twitter sudah lah kan. I tak faham lah Elon Musk ni. Okay, you punya ID Rudran, Betul. R0 lah, Rudran. Then you punya tu Menara Kajang. Why Menara Kajang? Okay, well I asal Kajang, Okay. and I tinggi macam menara. So Oh, okay. Itu dia. So kita ni apa? Tak cukup. Kita menara pun tidak. tak sampai menara lagi. Tak sampai menara lagi. Bangunan je. Bro, okay. So masa tadi yang cakap kat Kajang tu mengimbau apa semua tu. So selain daripada sebab dalam Twitter tu you cakap lah you ada jumpa sepanjang perjalanan tu you ada jumpa feed cats, jumpa kucing, which is tu dalam you punya bajet lah betul. kan. Lepas tu you juga ada jumpa homeless dan you ada bagi sedekah lah. Tapi end up dalam Twitter tu you ada tulis frustrating lah kan. Unfortunately sebab I sebab I bagi duit dalam wallet I pun ada RM10 tapi Okay. tak apalah bagi sebab I boleh pergi withdraw. Dia homeless
takkan dia nak pergi withdraw pula kan. Okay. Kan, so I just bagi je. And then I pergi satu shopping mall, I actually nak pergi pharmacy untuk beli plaster. Sebab kaki I ada luka dan ada blister lah sebab Yang masa sebelum koyak tu lah, sebelum kasut koyak tu. betul, sebelum koyak. And sebab kalau you pakai kasut dah lebih 6-7 jam satu hari, confirm lah you dah nak blister kan. It's normal. So I pergi nak shopping. And then I keluar dari shopping mall tu, dia hujan. Okay, lepas hujan 2-3 jam I keluar balik, I tengok yang yang orang homeless ni, I tengok dia minum. Dia memang dah mabuk dah. So itu memang sakit hati lah tengok. Dia Sebab same guy lah. Same guy. Sebab I tolong, sebab I nak bayar hati, I just nak bagi. I suruh dia, okay tak apalah, you pergi makan dulu, jangan kacau orang ni. Dia bagi. Pasal I tengok dia macam dia guna duit itu untuk beli arak pula. Kita berlapang dada lah. Mungkin duit yang dia beli arak tu duit lain kot. Maybe. Duit simpan yang, dia. duit yang dia bagi tu dia simpan kan. Lapang dada lah kan. Kita tak tahu kan. Tapi yang tu, I think that's dia punya choice lah. I tolong sebab I nak tolong. Betul. Dia buat benda tu sebab yang tu, we done our part. yeah, I done my part. Lain ada apa yang you jumpa Ada sepanjang banyak mengimbau? Coincident lah actually, I can say. Banyak coincident. Sebab tak pernah I jalan dalam hujan lebat. Walaupun sekarang musim hujan. Masa tu hujan? Kajang? Yes. Tapi setiap kali dia hujan lebat, dia akan hanya hujan 5-10 minit lepas saya dapat cari tempat teduh. Faham tak? Tak pernah I jalan hujan lebat sampai I sampai Melaka. Dekat dengan Formosa baru dia hujan. Yang ni jangan cerita ni I akan continue lagi. Okay. Sekarang kita dekat Kajang Mantin dulu kan. Okay. So coincident lah actually. Coincident je. Dia akan hujan tapi tak hujan, just drizzling je. Tak hujan lebat. Renyai. Yes. So awan tu mendung, nampak macam nak hujan. 1-2 jam I pun tunggu tak hujan. Nanti dapat tempat teduh, masuk tempat teduh tu, saya kedai makan ke, atau shopping mall ke. Lepas 5 minit lepas saya masuk, hujan lebat. Then, Luck lah. Cakap untuk sehari 2 tu memang luck lah. I think so. Nak panggil luck ke, nak panggil I tak tahulah kan. So coincident. So I memang bersyukur, nasib baik. Sebab still jalan dalam hujan walaupun I ada raincoat, payung, so memang kan? Yeah, of course lah. Sebab I pakai seluar jeans lagi. Itu champion. And stocking, pasal kasut, lepas tu dia ini. Dekat Decathlon tu tak ada suggest you tukar sweatpants. Dia tak ada you kena beli ni bro. Tak, dia nampak. Jeans tak boleh. Jeans no. So dia just suggest kasut je lah. Sebab I tanya nak kasut, then stocking je I beli. So, and then ada banyak juga coincident. So, ada for example, I pergi dekat Kajang, I dalam perjalanan nak jalan kaki dari Kajang, dari Kajang pula, dari Damansara sampai Melaka. And I jumpa seorang yang dia tengah buka counter for satu gym, Anytime Fitness. So, I cakap dengan dia, I saja nak cakap je sebab I want to improve my fitness juga kan. Lepas tu member ni pula cakap, masa saya 18 tahun dulu, I jalan kaki dengan 2 member I dari KL sampai PD. So I was like, coincident. Sebab bukan semua orang yang buat benda macam ni. So coincidentnya dia seorang yang buat macam ni juga. And I cakap dengan dia, I was like, okay, one day soon, maybe dalam 2-3 bulan I nak join satu gym sebab I nak join martial arts. Sebab dulu I pernah buat taekwondo. I nak, not taekwondo but maybe Muay Thai or boxing. I still tak pasti lagi. Lepas tu dia cakap dengan I actually pernah buat taekwondo sampai national athlete. Dia tu national athlete for taekwondo. Dia pernah buat MMA and jiu-jitsu. So of course I cakap dengan dia, okay, I nak jujur, gym I not interested. I nak you punya contact boleh tak? Right, so dia bagi dia punya contact. So ada banyak juga yang orang I jumpa macam ni dalam I punya perjalanan yang kebetulan cerita dia ada 1-2 similarity, persamaan dengan cerita I. I memang tak ada plan, just coincident I jumpa orang macam ni sepanjang journey tu lah. Yes. Kita cerita sampai Mantin. Producer prop ke? Tak bercakap pun. Macam-macam lah kisah dia ni. Prop ke? Tak bercakap pun. Dia dah keep. Tak ada botol. Okay, sudah. Saya nak tanya apa? Okay, nak tanya something. Ada lagi tak like kisah yang betul coincidence yang cakap tadi. Tapi bila Manu terjumpa someone atau terjumpa ni macam ni memang ditakdirkan untuk jumpa dia ni, and then learn something from that person bila jumpa orang. Of course, sebab kali pertama
coincident. Kali kedua you boleh rasa coincident. Dah 3-4 kali you dapat insiden semua macam ni, I memang dah mula rasa memang benda ni ditakdirkan lah. I memang fated, my destiny, right? I nak buat perjalanan ni, and it's my destiny, my fate to meet this sort of people, right? So I just rasa dengan diri sendiri macam like memang rasa macam God loves me, like Tuhan sayang dengan saya sebab hujan tak jalan dalam hujan lebat. Perjalanan diberkati untuk awal tu kan. Sampai akhir tak pernah jalan dalam hujan lebat, semua renyai je ada, hujan lebat tak pernah. Walaupun musim hujan kan situ. Walaupun musim hujan, betul. Exactly. Sebab pagi ada jalan, petang, malam juga ada jalan, tak pernah jalan dalam hujan lebat. Yang tu tak mungkin coincident kan, 7 hari. Betul. 7 hari. Coincident 1 hari, 2 hari boleh lah. 7 hari rasa macam nanti ni memang ditakdirkan. Dah Terbang Melaka memang hujan. Kita tak pasal. Okay. Bro, sepanjang jalan tu kira memang you base pada maps saja. Google Maps tak yes. ada macam signage ke, tak follow tak lah. Adalah sebab kadang-kadang jalan bercabang. Let's say kalau I tak pasti, I tengok signboard ataupun you boleh tanya orang tempatan tu. Like kalau nak pergi, you know, let's say kalau nak pergi arah Rembah contohlah kan. Okay, nak ikut jalan mana? Okay, ikut jalan ni terus. Walaupun dia dah lari daripada map. Ada kadang-kadang sebab tak ada signal. Let's say kalau tak ada signal, then memang kena ikut hati lah. Sebab especially kalau tak ada signal dekat mountain semua, I tak ada. So you pakai kompas? Lah dia orang. Betul lah. Babe, okay, cerita pasal kompas ni sebab I dulu pernah okay, masa tak ada Waze dulu, kita orang macam I pergi shooting. So I punya director tu kira uji lah. So masa tu kita orang dekat Negeri Sembilan, kita nak pergi mana? Linggi tak silap. Kita daripada kampung mana tak, so tak tahu arah kan. So my director tu kata, okay Ki, yang depan ni abang rasa kau belok ke kanan. Dan coincident sampai tempat tu. So tanya, abang tahu jalan ke? Dia tak. Habis? Tak, abang tahu pasal dalam ikutkan Semenanjung Malaysia ni, Linggi ni dia dekat arah contohlah barat daya. So sebab tu tadi abang tanya, kita mana kiblat? Kiblat Muslim, kiblat dia west lah. Betul. So dia baca daripada situ. So yang mana jalan nampak mengalir ke arah tu, so dia tuju dan sampai. Pakai kompas. Itulah gitu. Jadi kalau masa pagi tu lagi senang sebab you boleh guna matahari. You tengok matahari, and then sebab nak pergi Melaka dari Damansara senang, ikut selatan. Kan. Right. So kalau let's say maps I tak pasti, I just asalkan I jalan arah selatan, okay, safe. Saya kompas lah. Tapi kalau malam tu memang kena ikut hati lah sebab I tak bawa kompas. Okay, phone I ada apps kompas, so boleh lah guna tu. Tapi kompas yang betul tu tak ada. Kompas digital ada. Tak ada ambil gambar macam macam kita selalu pergi shooting kan, suka ambil signage. Kadang kalau masuk tempat ni, signage pelik, nama tempat pelik. So you tak ada ambil terus signage. Sayang sebab itu salah satunya keunikan nama-nama yang ada sepanjang jenis you yang memang orang takkan nampak lah. Seorang ikut jalan highway. Betul. Dan yang keduanya, that's a proof babe, you punya jenis tu. Pap kan. Semuanya laluan. So kalau macam you mesti tengok, dalam tempat aku Ada juga orang yang komen masa I ikut jalan Kajang Taman Jasmine. So ada juga orang yang komen, ni taman yang I grew up dekat taman ni. So, I pernah juga lepak pondok ni. So kalau ada signage, tolong rumah aku Ada juga orang cakap, kalau I ada juga rumah hari tu, kalau I tahu yang you jalan ni, I boleh juga panggil you rumah I, bagi you tempat tinggal semua. So memang touching lah. Rakyat Malaysia kita ni memang akan ada banyak orang yang bagi tumpang. So walaupun I bersyukur dan berterima kasih dekat rakyat Malaysia kita ni, I memang cakap dengan mereka, thank you for offering me lift, tapi I memang nak jalan sampai habis. I tak nak tipu. Tapi memang plan lah untuk before nak start this journey, memang plan untuk vlog, memang nak rakam. Betul. Tapi actually I vlog untuk diri sendiri saja. So lepas I balik je, I dapat idea, okay, maybe kalau I share, ada orang yang suka, dia tengok maybe dia inspired ke apa. So you punya tu delay sikit kan. Yes. And then so I balik 9, I balik 11, I sampai 9 hari bulan. I balik 11, and then I celebrate Deepavali dengan family dulu. First you punya tweet 11 hari bulan? Tak, balik 11. First I posted 16 ke 15? First you posted 15 rasanya. 15.
lepas Deepavali. Betul. Deepavali 12, so I celebrate dengan family dulu, nanti I balik rumah I. Kira delay lah aku Post. punya excited baca tu kan. Kan tengah jalan lagi. Tapi dari jalan tu, leceh lah nak post thread, tunggu video Yelah, upload, nak lain. type semua fikir, Betul. nak type apa. Lain internet lagi. So you tak rasa takut jalan macam seorang. Of course ada takut, tapi kena yang itulah maksud kalau masuk berani tu maksudnya bukan you tak takut, maksudnya you takut tapi you masih buat juga. Takut dari segi lah macam manusia satu hal lah kan. Regardless memang Malaysian kita memang aman. So tolak tepi yang radio rosak yang cakap ni racist apa tu sebenarnya happen dekat sana je, dekat surface yang diorang cakap ni. Tapi Betul. naturally kita sebenarnya kita tak ada apa-apa Sebab pun. tak pernah I jumpa seorang dalam perjalanan I yang racist ke apa tak ada. nak racist Yang ke membantu atau lagi nak- ada. Yes, membantu memang banyak, lebih dari 10 orang. Nak tumpang ke atau yes, Malaysia masih aman dan Malaysia tetap aman. nak bagi air ke, nak bagi makan ke, ada juga semua orang yang offer, banyak orang yang offer. Cuma untuk tumpang taklah. Tumpang untuk ride tidaklah. Yang Tak. lain tu okey. Sebab dia tak melanggar you punya. Tapi I seorang yang memang macam rasa bersalah sikit lah. I memang accept kalau orang nak tolong, I accept. Tapi I tak nak too much sebab I rasa macam I boleh buat sendiri. I memang seorang yang suka buat everything by myself. Sebab I dah biasa dah. You know, I tinggal seorang-seorang dah biasa lebih hampir 10 tahun. Kajang parent masih kat Kajang. Betul. Mak dengan ayah di Kajang lah. Betul. Masih ada sampai hari ni dia duduk di Kajang. Abang I dua pun. Oh, you tak singgah balik rumah hal tu? Tak, sebab I rasa macam nak singgah ke tak. I just call I see. borak-borak jap and then selai tak nak. Sebab I tahu kalau I balik rumah sendiri Delay nanti satu hari. confirm makan Makan dulu. okay, nanti dah jadi malas dah, so tak nak. Okay, sacrifice. Tekad tu hilang. So, berbalik tadi you sampai kat Mantin area jam 11 malam. And baru you perasan yang Tak ada hotel. tak ada hotel. So, mana you lepak? So macam I mention tadi, tidur dekat Petronas. I tanya abang dekat Petronas tu, ada tak hotel dekat ni? Dia cakap tak ada. So cakap okay, boleh tak I duduk sini kejap? Macam 1 jam 2 jam. Cakap boleh. I bukan duduk dah tidur terus sebab dah penat Dan bangun, okay, jalan ikut jalan gelap tu, okay. Lepas tu, Itu masih lagi Google Map punya route lah dia betul. bagi. Betul. Right. So jalan sampai Seremban. I sampai Seremban macam 7 pagi. So pagi seterusnya. And then nasib baik I ada satu family friend dekat Seremban. Okay. Dan tu memang kawan abang I. So parents dia pun kita orang dah tahu macam memang dah kawan dengan dia lebih 20 tahun lah. So memang old family friend kan. Okay. So I pergi depan rumah dia, I call dia, say, bro, boleh buka pintu tak? Saya asal pula buka pintu. I depan rumah you lah. Kenapa? You kan tinggal Damansara. I dekat Seremban sekarang. Macam mana you datang? Jalan kaki. Weh. So dah lebih 2 tahun dah tak jumpa dia sebab PKP and then dia ada business dia sendiri. So busy lah kan. So jumpa family dia and then lepak-lepak dengan rumah dia jap. Then so I tinggal dekat rumah dia sehari. Dia bagi tinggal rumah dia, makan semua. Then next day baru saya continue. So Seremban tu kira is my halfway point, 50% lah. Sebab Damansara dari dia dah tengah-tengah dah kan. Damansara dari Seremban kira macam 80 km macam tu. And then total journey saya kan 159. So 80 tu is just in between. Half lah. Betul. So dah sampai Seremban, I lagi tekad sebab I rasa macam okay, kalau I boleh complete dari Damansara, I boleh jalan kaki sampai Seremban. Kalau I boleh complete 50%, yang remaining 50% ni confirm I boleh buat. Sepanjang sebelum tiba dekat Seremban tu ada tak macam tadi tu you makin tekad. So in between tu ada tak macam apa dia aku buat ni? Rasa nak give up. Rasa nak give up. Apa dia aku buat ni? Ada tak? Of course ada. Tu day berapa happen tu? Hari ke berapa dia happen? Ya, perasaan hari pertama lepas 1 jam dah. dekat Kuching lama dah macam panas je. Tak sampai Kuching lama, tak keluar Damansara lagi. Saya buat apa benda aku tengah buat ni, jalan sampai Melaka. And then tapi rasa macam yang tu biasalah untuk manusia kita ni, is biasa itulah dia So, tekad, how nak lawan tekad tu kan. yang so, ragu-ragu tu. what kind of mindset yang you letak nak lawan balik rasa tu? See, I think right, kalau you nak putus asa tu, unless kaki patah ke apa, unless it's extraordinary circumstance,
you hanya putus asa bila you dah decide you nak putus asa. Okay, contohlah exercise yang I buat ni basic. I buat push up, pumping, lepas I buat squat, tu je. Yang tu pun baru 2 bulan dah tengah buat. Okay. Kan? So bila you nak buat pumping Start selepas tu lah. sebelum. Oh, sebelum dah start lah. Okay. So basic je. Tak adalah I buat marathon training ke, tak ada kasut pun tak ada betul-betul. Kan? So bila you nak buat pumping or anything contohnya kan, you okay, let's say you kata okay, I nak buat pumping, nak buat 30. Dah 25 pun then minda you dah decide psychologically, you're like, oh dah 25 boleh relax lah kejap. And then bila you decide okay, tak apalah, kita stop putus asa. That's the problem. Sebab you dah decide you nak putus asa, and then you akan putus asa. You have to distract. Dia dah kacau kita punya mindset. Betul. Sebab body you dah ready untuk putus asa dah. That's very dangerous. So bila komputer decide ataupun thought tentang tu, so body pun macam automatically dia akan ikut dia punya Yep. minda. Yang tu memang dangerous lah katanya. Sebab kalau you nak achieve something, mana boleh you nak give up lepas 1 jam, 2 jam. Kan? Even walaupun like okay, kalau dah cedera teruk tu memang tak boleh cakap apa. Of course Tapi lah. like minor sakit yang sikit-sikit je masih boleh terus. Yeah, like sakit lutut atau let's say like blister ni, yang tu sakit juga. Tapi kalau yang tu pun you nak give up, macam kalau you tak try untuk push yourself, you tak boleh achieve sebab make sense lah. Benda tu boleh jalan lagi. Kalau macam patah tu atau terseliuh, jalan tak boleh sebab kaki dia betul. Tu tak boleh. Tapi kalau blister, extraordinary circumstance lah. luka kecil boleh juga jalan. Pakai plaster terus. Tadi dekat Petronas dia cakap hotel Nilai dah ditua lah, memang tak ni. Okay. So you decided jalan juga, memang you target okay, terus pergi ke Seremban. Betul. Dalam Google Map tu berapa duration ETA daripada Yugrab tu satu lebih kurang. Maintain Seremban kalau jalan kaki non-stop dalam masa 3 ke 4 jam boleh sampai. So suppose sampai dalam pukul 5 macam tu lah. Suppose. Sepatutnya. Tapi ada rehat juga. Kalau tengok bus stop ke apa, rehat 5-10 minit. So I sampai 7 pagi. Pasal ada juga henti satu kedai untuk makan breakfast. Lepas jalan tu ada orang nak singgah berhentikan, waktu malam tak ada. Oh, malam tu tak ada. Memang tak ada kereta lalu langsung. Tak ada. Ada lah setiap 20 minit, 30 minit ada lori, ada kereta. Tak ada yang high beam. Dia siap. tak Dia ada. biasa ini apa ni lalu. Kalimah oi. Kalimah je. Apa dia buat ini kan. Kena hutan. Tapi jalan tu jalan ikut lawan arus. Lawan arus. So at least dia boleh nampak. Senang Lepas tu nampak. baju I masa I pakai tu baju warna pink. Okay. At least boleh nampak kan. Bukan baju warna hitam macam ni. Kalau tak mayat dah. Kalau apa macam tak ada kejadian horror sepanjang. Nasib baik tak ada. Ada juga I dengar bunyi-bunyi tapi Itulah. I tak. Kita belum masuk ni. Belum masuk Seremban Rembau. Seremban Rembau kan? Seremban tu belum masuk lagi. Yang ni tak ada Tak ada juga. Actually ada, I just ada dengar bunyi-bunyi yang pelik. Tapi I rasa I cakap dengan diri sendiri, kalau I tak kacau dia orang tak akan kacau I. So I just mind my own business, just jalan je. Kalau you cuba kacau, then okay, maybe ada masalah. Tapi I just cakap tak, I nak jalan aja. Okay? Kacau sikit, usik sikit je. Pok sikit. Yalah kalau Lepas tu gitu dia kan. poke balik. Okay. So you tiba dekat tiba dekat Seremban pagi, pukul 7 pagi. Betul. Tu cari hotel. Tak, rumah kawan Rumah kawan lah. So tidur sana satu hari. Maknanya down day lah tu. Betul. Tu hari jam 1, 2, 3, 4 tu hari kelima. Hari kelima, correct. So down day lah. Ke situ memang the whole day tu kat rumah dia. Betul. So tu tak ada apa-apa lah. Itu just family, gathering family. So kemudian hari esoknya daripada Seremban ke Target Rembau. Saya Rembau baru ke Eva Musa. Betul. Okey. Itu kita sambung selepas kita break ni. Okay, kita bagi rehat sekejap orang-orang yang disidai untuk pergi ke toilet. Kita jumpa sekejap lagi. Yeah. Okay, kembali kita di Borak Sidai. So bro, saya rasa tadi kita je bercakap, prop tak bercakap.
Tak tahu dia ni. Betul. Prop tu lah sebenarnya. Okey, tak apa. Kita break. Sama. Best mendengar. Cerita menarik. Bukan senang nak dapat sebab kita kira dapat ekstra sebab yang lain baca kat Twitter. Kita dapat jumpa in person. Kita tanya ada benda yang Twitter kan ada aksara limitation text. Betul. So tak banyak benda kita boleh korek. Ni kita korek lah. Tanyalah, jangan jadi prop. Alright. So kita break momentum sekejap sebab ni dah masuk dekat tense. Dia dah dekat ni. Seremban, Rembau dan Melaka. So dari Seremban next day sepatutnya target I nak Rembau sampai dekat Rembau lah. Kita bukan break lah, kita break the momentum tu sekejap. So kita punya props dia nak main game. So Boleh. Saya tak tahu apa punya game dia. Orang biasanya memang kita ada sekolah segmen lah. Kita ada game just untuk kita break the momentum. Okay. So Apa dia game tu? Nak tahu game tu apa? Apa game dia? Nama game tu ialah Johnny Whoops. Sada? Johnny apa bukan? Kan. Johnny Woof. bukan Wolf. Apa? Whoops. Johnny Whoops. Yes, Okay. Johnny Whoops. Okay. Okay. Cara nak main game ni. Hai. Macam tu. Okay, kita fokus kat Bro Manu dulu Okay. Okay. Cara nak main game ni is you kena follow every action I buat. Okay. Tengok tengok betul-betul Tengok betul-betul Yang audience pun boleh tengok betul-betul So saya pun kena tengok betul lah. Tangan betul. Okay. Tengok tangan Okay. Johnny Whoops. Johnny Whoops. Johnny. Baik. Johnny Whoops. Johnny Whoops. Johnny. Salah. Baik. Johnny. Salah. Okay. Johnny Whoops. Okay. Johnny Whoops. Jauhnya pergi. Salah. Again Okay. Sekali lagi. Johnny Whoops. Johnny Whoops. Johnny. Enteng gitu. Okay, dapat lah. Ya, try dulu. Johnny Whoops. Johnny Whoops. Johnny. Macam tu saya nak buat tadi. Senang. Ya, tengok dulu Satu lagi salah ke betul Alright. Tak nak bagi tahu dulu. Okay. Saya keep Oh, saya kena buat? bro keep Macam tadi lah? Okay. Jangan gigil. Relax. Okay. Johnny. Salah. Tak apa? Saya ikut yang awak buat tadi tu? Ikut. Oh, ingatkan saya yang buat yang baru punya? Tak. Okay. Johnny Woof. Johnny Woof. Johnny. Kan? Woof so dah salah dah. Bukan Woof. Whoops. Whoops. Salah juga. Biasa Woof. Padahal tak salah juga. Salah juga. Mana salah, bro Aki salah. Apa yang salah? Okay. One more time, last. Johnny Whoops. Johnny Whoops. Johnny. Sekali lagi. Johnny Whoops. Johnny. Betul lah buat Betul tadi. lah. Okay, the hint is kita bagi hint lah. Every action. Betul lah buat every action tadi. Every action. Okay. Johnny Whoops. Johnny. Tak cukup lagi action. Sekali lagi. Okay. One more time. Tak berhati tak apa. Johnny Whoops. Johnny. Okay. Bro, cerita bro. Johnny Whoops. Johnny. Betul. The hint is every action. Itu nak dia gini. Kau tunggu apa ni? Right. Diorang tak dapat. Dah break Semua dah break. Momentum dah tenang balik. Kita sambung cerita. Okay. Kita dah tiba kat climax ni sebenarnya. Okay. So daripada daripada Mantin ke Seremban. You tak boleh nak tidur situ dan you terpaksa jalan terus directly sampai Seremban. And jalan
jalan malam seorang gelap dan you sampai pada pukul 7 pagi dan you stay dekat you punya family punya members lah. Family friend, betul. Then hari esok tu kira down day tu, Betul. besok you gerak pagi. Actually dah petang sebab I makan sarapan dengan rumah kawan I dulu. Mesti day 2 days lah. Yelah, one day lah, pagi sampai pagi seterusnya lah kan. Ya. More than 24 hours. So dan tu kira macam rest day, nasib baik. So body dah boleh recover dah. And then next day I gerak pukul 11 pagi. Oh, tengah hari. Yang tu memang dah awan dah mendung dah. So kawan I tanya juga, yang ni dah hujan. Betul ke nak pergi? Tak apalah, I drop you off sampai Senawang lah, boleh lah kan. 10-15 km. I cakap tak nak tipu ni, memang nak buat jujur kan. So I jalan and then target untuk hari tu I nak sampai ke Rembau. Rembau rasanya sama lah macam 25 sampai 30 km jalan yang I ikut tu. I tak ingat exactly. So sama juga I jalan sampai Rembau. Hari tu memang quiet sikit, tak ada apa yang berlaku except hujan. Awan mendung dari pukul 11. Pukul 2 macam tu I pergi satu kedai makan, duduk kedai makan, letak I punya bag, order air, hujan. Okay. So okay, Tu masih kat Seremban lagi? Yes. Dah hampir keluar dari Seremban lah So habis makan, lepak-lepak kejap, I ada bawa I punya diary and satu buku cerita. So let's say kalau bosan ke apa, I boleh keluarkan, boleh baca kan. So tulis dalam diary kejap, okay hari ni yang berlaku, okay this is my journey, bla bla bla. Okay, lepas tu dah habis makan semua, then okay continue jalan. The diary tu dah start like before the journey or Tak, diary tu is my own diary lah. okay. So tapi You memang ada memang ada diary? diary sendiri lah? yes. Memang dah berapa tahun diary tu? Rare babe sebab kita pasal diary Baru ni, setahun lah kira. sebab kita pasal diary ni dulu lah. Apa determination tu tak ada. Apa tak ada benda menarik lah nak tulis dah. Tinggal. Tapi so, jenis tu dalam diary tu. betul. So good habit lah kalau nak tulis diary sebab you can process your thoughts semua kan. So okay, dah malam sampai Rembau. I stop dekat satu kedai burger Ramli actually. Okay. So stop dekat kedai tu and then I cakap dengan kakak tu, I actually nak jalan kaki sampai Melaka. So ada satu abang yang datang, husband dia lah. Dia cakap, bro, I ada nampak you tadi, you tengah jalan dari tu kan. Yang masa yang kedai tu dia ada bumbung dia macam Minangkabau tu yang dia ada post. Tak. And ni just kedai biasa je macam okay. just normal Stall dekat, betul dekat tepi jalan tu. Adalah dia ada kerusi plastik kan. So I duduk sana sekejap, makan and then minum air kejap. Lepas tu hotel dekat je dari situ, tak sampai 500 meter. Okay, check in hotel and then tulis diary kejap, mandi, tidur. So next day bangun pagi, pergi makan dulu. Tu hari dah ke-6. Sekarang hari ke-6. So bangun pagi, okay, lepak-lepak kejap, and then okay, get ready. Pukul 12 saya check out, pergi makan dulu. Pergi makan, so pukul 1 I gerak. Tapi yang tu hari tu I check I punya maps 53 km sampai Formosa dari hotel saya dekat Rembau. Tu masa macam memang dah semangat and I memang dah target I nak sampai dalam masa seminggu. I tolak hari Khamis, minggu 2 hari bulan, I nak sampai 9 hari bulan. Mati-mati I nak sampai juga. So I told myself, okay, hari ni last day, I takkan tidur mana-mana hotel. I 100% determined I nak sampai Formosa Melaka. So kena jalan malam pun tak apa, jalan malam juga. Sebab sebelum ni kan dah jalan malam sekali. So kali kedua nak buat tak adalah takut sangat kan. Betul. And then okay, tak apa, 53 km jalan kaki, one shot. So I said, okay, makan betul-betul dulu. Pastikan ada tenaga, okay, terus gerak. And then so last day memang I think hari yang paling interesting lah sebab paling banyak orang yang henti nak bagi tumpang. Itu dekat Rembau, dah masuk Rembau belum kan? Tak, ini dah sampai Rembau, sekarang dah bertolak dari Rembau. Okay. Formosa lah. Yang you ada beritahu yang you lalu dekat Kelapa Sawit tu? Yes. So I tolak dari Rembau pukul 1. Itu daripada Seremban tu kan? Dah sampai Rembau tu kan? Dah jauh dari Rembau sikit. Okay. So I gerak dari Rembau pukul 1 PM, 1 petang. Dalam pukul 6 ke 7 macam tu, I think 6.30 lah rasanya. Petang? 6.30 matahari nak terbenam sikit kan. So langit tu memang cantik nak nampak. Tapi I tengok Google Maps saya ada satu shortcut. Ada satu jalan highway, ada satu jalan shortcut. Boleh save macam... dia suggest lah? Dia suggest.
So tapi kalau ambil shortcut ni boleh save macam 45 minit ke setengah jam lama, macam tu. lama. So I say kalau jalan kaki lama kan. So I say Ha. okay, tak apalah ambil shortcut. I tengok shortcut, I say kenapa macam jalan kebun kelapa sawit macam ni. So kalau nak turn back pun kena turn back 1 jam, kena jalan balik sampai highway. Okey, masa yang masuk tu dia masih jalan besar lagi. Betul. Lepas tu tiba-tiba dia masuk jalan kebun pula. Jalan kelapa sawit. So I like okay. Pisang dia. Cabaran tu. Ha. So nasib baik ada satu pekerja dekat sana. Saya tanya dia, saya bang, kalau nak pergi pekan kalau nak masuk Melaka dekat Alor Gajah lah. Kan kalau nak masuk dekat Alor Gajah, okey, pergi jalan ikut ni, terus je. Terus mana ada cabang 3. Tak apa, terus je. Okey. Tapi takutlah sebab dah 6.30. Memang dah nak gelap kan. Lepas tu ada pokok-pokok lagi, so dia memang lagi gelap Yang cabang masa tu. 3 tu lah masuk ke sawit tu. Betul. So GPS pun tak ada sebab tak ada signal phone. Okey. So ikut hati je. So okey, ikut rasa hati. Okey, hati cakap tak apalah, ikut jalan tengah-tengah. Okey, ikut jalan tengah-tengah. Jalan memang dah gelap. I masuk pukul 6.30 lebih ladang kelapa sawit tu. I keluar 6.3 suku rasanya. Hampir pukul 8. Lebih 1 jam lah jalan. Dah hampir gelap. Lepas tu memang dah gelap. Guna lampu suluh. I keluar dari ladang kelapa sawit tu, I nampak satu macam tanah perkuburan Islam. And then I just rasa bersyukur lah sebab maybe diorang ada watching over me or jaga. So I just, Nothing happen lah. nothing happen. So I just berterima kasih and then so diteruskan jalan lepas tu. Tapi memang dalam masa I jalan ladang kelapa sawit tu, I told myself kalau walaupun apa-apa yang terjadi pada I, in case anything happen, at least I boleh rasa bangga dengan diri sendiri sebab at least saya cuba nak buat something. Dia dah lebih daripada 3 quarter. More than 3 quarter. Last yang dari masa tu last 30 km. Dah lebih 120 km I dah jalan kaki kan. Yang lepas kelapa sawit tu lah, dan tinggal lagi 30 Betul. km lagi. Betul. Dan waktu tu you sampai tu dia pukul apa? Uh, Malam lah. Keluar kelapa sawit tu dah hampir 8:30. pukul 8. Pukul 8. And then I sampai Alor Gajah dalam pukul 9. So I henti dekat Alor Gajah kejap. I stop dekat satu kedai tom yum actually. Okey, ada nampak dia ada post. So before start journey ni memang tak beritahu siapa ke macam mana untuk just nak macam just in case kalau ada something happen. Ada. I actually bagi tahu my kakak ipar, my sister-in-law. Alright, my eldest brother punya wife. So I call dia, I bagi sebab I just in case lah cakap okay, just in case kalau financial saya tak cukup, boleh tak you backup just in case kalau tak cukup kan. And then budget tu memang dah IC dah sebab kena beli kasut and then hotel semua kan. So okay, dia cakap okay, never mind, I will provide. Sebab I cakap you cannot change my mind. Kalau you nak cakap I takut tak payah buat benda ni, I cakap Baliklah. jangan bother sebab I memang takkan dengar. So cakap okay, tak apa, I akan support sebab you memang tekad nak buat ni. You memang nak capai sesuatu, okay, never mind, kita orang support. So I bagi tahu dia, I bagi tahu my brother, my abang, and then I bagi tahu I punya best friend. So I add dia orang dalam satu WhatsApp group and every day I akan update lah. So okay, sekarang I dah sampai sini. So kira dia orang dapat live vlog. Orang dekat social media ni dapat okay, seminggu delay. Dia orang live lah. Yes. Okay. And then sampai Alor Gajah, I rehat kejap 1-2 jam. Dekat mana? Alor Gajah. Tapi I tak tahulah exactly dekat mana. Ada satu kedai lah. Bus stop. No, kedai makan. Oh, kedai makan. Ah. Tu tak ada rest lah. Tak ada tidur apa semua. Tak. Langsung I tak tidur. Ada henti bus stop, duduk kejap 5-10 minit. I see. So meaning daripada Rembau tu memang you target sebab tu dah day 6. Day 7 tu you memang target nak sampai dekat Melaka. Betul. Maksudnya daripada Rembau tu memang untuk dia stop lah. Basically untuk dia nak tidur mana-mana lah kan. Kalau you nak tidur hotel, I tak nak tidur hotel. Takut pelajar. Takut miss. Exactly. So nak rehat bus stop atau rehat tepi jalan kejap, rehat kedai boleh. Tapi tak ada nap. Ada ambil nap. Pagi seterusnya ada juga, malam juga ada sebab I gerak dari Alor Gajah dalam masa 2 ke 3 pagi. Actually problem. Alor Gajah pun jalan lama kan. Betul. Sebab tak ada apa. Sebab dia jalan tu Tapi jalan lampu, besar sikit. jalan dia berlampu. Betul. Nasib baik ada lampu. Jalan dia Bukan berlampu. macam Mantin sampai Seremban tak ada lampu. Lebih Mantin sila ambil perhatian. Hotel Oyo dengan lampu jalan. Tapi yang ni I think yang paling mencabar lah. Last day tu paling mencabar sebab I tak boleh luruskan kaki kanan I. Okay. Sebab terlampau sakit lutut I.
right? Sebab dah 6 hari jalan, body you pun dah push, badan you pun tak biasa dengan stress level tinggal macam sekali ni. hati je masa nak pergi. Betul. Tu So memang stres badan, tapi stres kat so mind also. stress mind ada, tapi sekarang badan ni pun dah rasa stress, especially my right knee. So kaki I tak boleh luruskan. So bila I jalan pun I tak boleh jalan terus. I jalan macam ni je. You know, limping, right? So I dah tak boleh jalan betul-betul. I tengok dalam I punya phone, 7 jam lagi I kena jalan macam tu. Waktu tu dah pukul If I'm not mistaken, waktu tu dah pukul 1 ke 2 pagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya dah exit target kan? Yes. Sebab target I keluar tu 6.37 pagi, Khamis. My target nak sampai 6.37 pagi. So tepat-tepat satu minggu kan, 168 jam exactly. So tapi unfortunately tak dapat sebab badan I pun dah cakap okay, memang kena rest, right? So ada juga I duduk dekat bus stop dan tertidur sebab terlampau penat. Then ada juga 2-3 orang in a row. So orang ada abang ni stop dalam dia punya motor, cakap tak apalah bang, naik, I drop you sampai Bandar Melaka. Lepas tu dia I cakap thank you, tapi tak nak lah, I memang nak jalan. So dia teruskan. Lepas tu tak sampai 2 minit, satu lagi kita henti. Okay, lepas tu dia pun pergi, tak sampai seminit ada satu lagi kita. So 3 orang betul-betul dia datang offer juga. So rasa macam, tapi I fikir benda tu macam like, I rasa macam God is testing me. It's like Tuhan tengah test saya. Betul-betul dia nak jalan sampai habis ni. Sebab jalan pun tak boleh, kaki sakit, ngantuk, penat, and then lapar. Masa tu dah tak boleh makan dah rasanya. Yelah, sebab kedai makan pun tak ada. Dah tak ada dah. Nasib baik ada 7E lah. So 7E okay, beli apa ni? dekat pekan Lalu Gajah tu. Apa ni, beli Red Bull, beli kopi, beli roti sikit. Lepas tu tengok duduk dekat luar, ada 2 kucing yang datang pula. So okay, tak apalah, at least ada member kucing kan, nak lepak dengan dia sekejap. Okay, lepak-lepak, okay, bagi makan dia kejap. And then okay, teruskan jalan lagi. And then ada juga abang polis yang nanti kan, sebab I tengah jalan, and then I stop dekat satu Polis petrol. tak ada tanya? Ada, dia tanya juga. Sebab memang nampak pelik lah kan, siapa yang jalan ni dalam masa pukul 3 ke 4 pagi. So polis ada juga, tapi dia tak antagonize lah, dia tak macam suspect. Dia just tanya, bro, you okay ke buat apa ni kan? Betul ke? So saya cakap, tak lah bang, memang nak jalan sampai Melaka. So dia memang cakap, just hati-hati je lah kan, pastikan selamat semua. And then dia cakap, good luck. Lepas tu abang polis pun tak bother dia. So dia tahu dah. Waktu tu je tak post lagi kat Twitter. Motor lah. Dua abang polis naik motor. So okay, dia cakap okay, good luck semua. Lepas tu dia pun dah teruskan jalan dia. And then so I pun teruskan berjalan I. Lepas tu matahari dah terbit pagi. I dah miss I punya target. Unfortunately tak sampai 6.37 pagi sebab I tertidur dekat bus stop. Tertidur setengah jam, lepas tu bangun, jalan lagi, lepas tu rush, dan tertidur lagi sebab penat kan. And then last 2 km I dah sampai Bandar Melaka. I tengok I punya maps, okay, 2 km nak sampai kota I Formosa. Tu dia punya lagu deng 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 ataupun lagu Rocky. So I tengok last 2 km, 157 km I dah cover. Alam siapa ni? And then hujan lebat. Memang hujan lebat, hujan yang paling lebat dalam masa seminggu ni. Dan dia tengah berjalan. Untuk last 2 km, 157 km I tak pernah jalan dalam hujan lebat except for these 2 km. So I rasa yang tu macam memang is a test for me, right? Sebab you nak tunggu 2-3 jam sampai hujan reda ke, tahu you nak jalan je terus. Tapi kena sacrifice lah sebab And you decided walk. I rehat 5 jam. 5 jam pula. 5 minit. Rehat 5 minit. Duduk dekat satu Shell station. Lepas tu record quick video. Then tapi kena sacrifice juga sebab kalau I jalan dalam hujan, let's say kalau anything goes wrong, bag I akan basah, buku I akan basah, my diary semua akan basah, and that's very personal for me, right? Diary baju hujan ada, tapi let's say hujan lebat sangat, raincoat kan bukan 100% waterproof. Dia bagus, tapi kalau let's say dah lebat sangat, dia tak boleh kena air yang masuk. Exactly. So I pun tak apa, tapi I ada payung I kecil juga lah, tapi tak apalah, at least ada payung kan. And then pakai baju hujan. So I nak teruskan jalan juga. So kaki sakit, penat, hujan.
Tapi last sampai 8.30 ke 8.35 macam tu. I Mendaki tangga Formosa. And Itu then macam pergi the last challenge lah, macam the last test you ikut have ikut jalan museum tu kan. You yeah. pas museum, pasu sungai. And then baru I tengok kota Formosa tu. Right, tapi tengah hujan. I was like, okay, finally lah dekat sini. Tapi jalan yang last 100 meter tu yang paling susah. 158 km tu. Dah nampak ni. Dah nampak. Baru je paling susah sebab I duduk, tak boleh jalan. Okay, tak apa. So force juga. Lepas tu masa pula dah terajak. Exactly. Lepas tu dah 8.40 pagi macam tu. So apa tak apa. Okay, pergi sampai Formosa. Rasa gembira ada, tapi more than happiness, it was more like relief. It's like finally dah sampai kan. And kalau then situ kalau tak penat berjoget Formosa sampai penat nak jerit nak cakap pun penat. Si last video yang I post yang bila I sampai dekat Formosa tu. Lepas tu dah pakai baju kemeja dah. Yang tu next day sebab I duduk okay. kat hotel dulu kan. And then so I pergi Formosa, I duduk kat dalam Formosa. Hujan lebat. Pagi tu. I duduk Formosa tak sampai 2 minit. Hujan dah henti. So kira macam ini memang test lah kan. Dia duduk belah bawah lah. Bawah tu ada bumbung, atas tak ada bumbung. Tak, yang kota Formosa tu yang bawah tu lah kan. Betul, yang bawah tu memang ada bumbung. So it's a fortress, right? So I duduk kat dalam tu, I duduk kejap and then record video, lepas tu just duduk, just thinking about the journey lah. Hampir tertidur selama Formosa tu, tapi tak. So and then dah habis lah. And then pergi dekat hotel yang ada satu hotel, kena jalan sampai hotel lagi. Tak habis lagi. You tak naik atas lah. You terus consider dah dah lah jalan. Formosa tu dah kira consider achieve lah. Jalan 1 petang sampai 4.84 pagi, 8.44 AM. Takkan nak naik tangga lepas tu dengan ada tenaga. tangga tu dah macam Fortress tu dah kira macam okay, dah cukup. So pergi check in hotel, tidur terus, dan bangun, makan kejap, and then pagi seterusnya baru pakai baju kemeja putih. So I pack baju putih tu for one reason, simple. Sebab I know I will complete my journey. I memang 100% know I will complete my journey. And I dah imagine dah sebelum saya start I punya journey, I dah imagine bila I sampai Formosa tu, I akan ambil satu gambar pakai baju putih. So I ada baju putih tu, then pakai baju putih, tapi I tak nak pakai kasut sebab dah seminggu pakai kasut kan. So I just jalan kaki ayam je. Tak sampai 1 km lah dengan hotel. Betul turisnya style lah, kaki ayamnya. Yes. So jalan sampai tu, nasib baik ada satu abang yang jogging masa tu. Saya cakap, bang boleh tolong ambil gambar tak? So ada juga dia. And then naik tangga atas pergi ke apa ni yang tu, Fortress ni atas. Fortress actually yang tu gereja, Okay, St. Paul's Church. Yes. So dari atas tu boleh nampak Selat Melaka kan. So ambil gambar sikit, and then tengok struktur yang sebab yang tu memang tempat bersejarah kan. Sebab tu I pilih Formosa actually. Baling siling tak? Tak ada. tak wallet dah tak bawa. Tinggal di hotel. Tapi kalau nak tahu selepas bila dia Manu start posting dekat Twitter, so dia tak sangka dia punya boom akan viral sampai ni. Viral tu actually tu viral. Yes. Boom daripada you memang tak expect pun nak raise followers pun kan, but tak. suddenly tiba-tiba daripada 100 plus dia tiba-tiba dah dekat 1000 almost something almost. Yes. So lepas tu BFM call for interview. BFM ada. And Free Malaysia Today kalau tengok, yes, dia ada ada keluar juga artikel tentang tapi letak Menara Kajang. Menara Kajang tiba di Formosa. Yes, The Star, Straits Times, ada juga banyak lagi yang paper, and then other website news article semua ada keluar juga. Tapi I memang tak expect langsung sebab I buat ni untuk cabar diri sendiri saja. I tak buat ni fikir kalau I buat ni nanti akan viral. I tak buat tu. I just buat aja sebab yang tu I memang dah fikir cakap diri sendiri, you buat benda ni untuk siapa exactly? You nak buat ni untuk kagumkan orang lain ke? It's like no, I'm doing this for myself. Dan kita doakan juga apa yang dia buat ni macam cakap buat untuk diri dia juga kan, untuk diri dia sendiri. Dan ada unexpected Yeah. ada call from one company which is suka dengan apa yang dia buat. So ada dua company actually, and then ada juga company like lah. So we like the way you talk, you depan kamera you tak shy, you we like the way you punya speak. journey tu blessed lah
Yes. hujung. Anggaplah hujan yang last 2 hours tu ni hujan meraihkan you sampai. Yes. Kan? I fikir macam tu je lah, right? Sebab kalau you nak fikir negatif, boleh juga fikir negatif. Tapi I macam like, no, it's a test and then it's to celebrate, right? Okay, bro, kalau untuk kita so wrap up lah, kita taklah wrap up lebih. Tapi apa yang you dah buat ni, apa personal you dekat luar, kat penonton kita lah. Maknanya dengan apa yang you buat ni, apa tujuan you buat dan apa yang you nak cuba sampaikan dekat kita orang. Sebab Very kita mungkin simple. ada pendapat yang berbeza Actually. but your your purpose, apa yang you nak lontarkan. Very simple actually. I say if you want to do something, just do it. Sebab you boleh plan, tapi kalau you keep planning and you don't start doing, nanti apa guna you plan? At least start dulu. Kalau you dapat mistake or even if you fail, kalau you gagal pun tak apa, at least you try. And then you boleh try again. Sebab hidup kita ni, hidup manusia ni bukan setahun, 2 tahun. Kita orang hidup ni on average 70, 75, 80 tahun kan? Pastilah kita ambil. Okay. Itu, so just try. Sebab kalau you tak cuba, you memang takkan tahu apa yang, what's your capability. Right? So, Jangan takut untuk gagal lah. yes, jangan takut untuk gagal and just percayalah diri sendiri sikit. Tapi saya setuju juga sebab regardless kita tolak lah Eva Musa, tak kisahlah apa pun you nak buat pun kan. For me, apa yang dapat daripada you punya, inspired by your determination to buat benda ni, regardless pergi Eva Musa ke mana-mana pun sekalipun, sebenarnya you punya tekad untuk buat tu, kita boleh plan thousand of plans kita boleh buat. Betul. Tapi adakah kita dah execute plan tu? Betul. So dia execute dengan tekad dan dia habiskan. Dia dah proof dah. Dah proof kan. Kita tak payah fokus lah pada Eva Musa ke apa benda, kita fokus apa yang dia punya tekad, dia lawan diri dia sendiri dan dia challenge diri dia sendiri. Itu satu benda yang mungkin penonton dekat luar sana boleh ambil salah satu benda yang inspiring. Betul. Benda yang boleh, kalau dia boleh buat, And boleh buat. jangan percaya apa yang you tengok online lah. Actually bila you on the ground, yang rakyat Malaysia kita ni memang baik hati juga. Dia akan tolong juga. Kalau dia nampak seorang yang jalan macam ni, ada juga banyak yang tolong. So I memang nak berterima kasih pada rakyat Malaysia kita ni. Okey, kepada rakyat Malaysia yang pernah Malaysia berjumpa, yang bantu. pernah berjumpa dengan Manu dekat sepanjang journey dia daripada Damansara ke Eva Musa, siapa saja yang pernah lalu, sama ada tegur ataupun you tak tegur kau, you lalu, you nampak siapa dia ni kan, siapa dia ni malam-malam, ataupun you ada berhenti, abang-abang yang berhenti naik motor, naik kereta, okey ni dia brother Yeah, Manu. special thanks. Ini dia. Special thanks Manu, for all of them. ada apa-apa nak disampaikan, sini boleh. Yeah, that's it. Special thanks to the people of Malaysia as well for being so willing to help me out. I am very very grateful. Memang berterima kasih dan bersyukur lah pada rakyat Malaysia kita ni. So, itu dia. Jadi kepada siapa yang nak follow Manu, which is dia ada plan next year, maybe bulan 2 atau 3. Tak pasti mana lagi, tapi tunggu saya mandi pasti dulu akan lah. buat. Tunggu mandi dulu lah. Betul lah. Mandi dulu baru dapat idea. Mandi Saya kan cakap tadi mandi. Tengah mandi dapat idea dah pergi. Lepas tu mandi Formosa. Yes. So memang ada plan lah pasti untuk the next journey. Ya, tak pasti mana, tapi I pasti akan buat. Okay, just one more question. Daripada like journey-journey ni, hujung-hujung. just last one. Okay. It's okay. Saja je. Ada tak plan nak daripada journey-journey ni, plan nak tulis buku untuk I memang seorang yang suka tulis, so I memang tengah reka my own story. Novel first akan publish pada 2028, tapi yang tu cerita fiction lah. Tapi for non-fiction, macam kira macam autobiography. You buat novel? Yes. Dah tengah publish, tengah production. Yes. So it's just own. I ada nota sendiri je. So I suka research and do all of that, you see. So tapi kalau non-fiction autobiography ni, I rasa macam tak cukup life experience lagi. Journey ni memang interesting, tapi I nak collect my life experience dulu. Tunggulah masa saya 50-60 tahun, okay, baru keluar autobiography. Yang tu kena tunggu lagi. dah boleh promote awal lah. Okay, so Itulah dia. pada yang nak follow, boleh follow Manu di Instagram handle sama juga @rudran R00DRAN. Twitter or X sama juga. TikTok belum buka lagi, maybe minggu depan bulan 12 atau bulan 1. boleh. Boleh cari Rudran or just cari Menara Kajang. Boleh
gitu. Kenapa menara? Saya seorang yang tinggi kat Okay. Terima kasih bro sebab bersama kita orang hari ni. Sure. Alhamdulillah kita orang pun dapat dengar cerita yang tak ada kat dalam apa yang kita baca. So terima kasih berkongsi. Terima kasih sebab memberi inspirasi kepada kita dan juga orang di luar sana. Dan jika ada apa point yang kita nak buat sekalipun, determination tu kena ada. Of course. Kita lawan diri sendiri. And tak lupa kita nak shout out sekali lagi dekat kita punya sponsor Rare 360 ya. So boleh pergi ke kedai fizikal mereka di Syahberi, Cyberjaya ataupun Rare website diorang di rare360.com. 360. Boleh dapatkan baju, topi, t-shirt, jam, kasut belum ada. Stocking barangkali dah ada. Oh, tak lupa juga Rare dia ada buat kolaborasi dengan beberapa brand luar. Dia ada Jujutsu Kaisen, dia ada Astro Boy, dia ada collab dengan Transformers. Right. Dan ada Fuse lah. Memang not bad. Dulu dia di Fahrenheit, now dia dekat Cyberjaya. Okay. Lah. So boleh Boleh visit. guys. Boleh. Yeah. So Nakib, ada apa-apa lagi sebelum kita berpisah? Tapi kita akan keep in touch lah. Dan juga kepada siapa nak cari subtitle translator boleh hubung dengan Mr. Manu kita. Boleh. Malay to English. Superb. Untuk Bro Manu, saya cakap like it's a very inspirational story lah untuk Thank you. you share and maybe akan menginspirasikan lagi orang lain yang tengok video. Kalau you berinspirasi, tolonglah bersenam jaga Yep. diri fizikal. Okay, please. Okay, baik. So sampai kita jumpa lagi di episod akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Brother Manu. So insyaAllah Thank you, Aki. berjumpa kita di episod akan datang di dalam podcast Borak Sidai. Sidai. Bro, thank you very much bro. Hey, thank you. Thank you, man.